A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. أحييكم بتحية الإسلام أحييكم بتحية الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kelas sahabat Al-Quran kita, kerjasama antara Anjung Budi dan Anjuran Yayasan Maghfirah. Terima kasih banyak kerana menjemput. Saya pandang sini lah. Ni kamera kat sini kan? Itu bukan kan? Okey, sini kamera. Okey. InsyaAllah pada hari ini kan, apa yang kita nak bentangkan ialah bukan pada hari ini je. Pada siri-siri yang seterusnya. Bermula pada hari ini, kita akan merujuk kepada buku ini. Muslim-muslimat sekalian. Tafsir Wanita dalam Al-Quran. Tafsir Wanita dalam Al-Quran. Okey, tafsir ni cerita pasal apa? Ana ni dah promote buku ni pula kan. Siapa yang cetak ni dapat kredit ni kan. Okey. Tafsir Wanita dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak bincangkan ataupun nak bentangkan apa yang Allah sebut pasal wanita dalam Al-Quran. Kan. Betapa istimewanya kita, betapa specialnya kita, kan. Dan kita nak terangkan juga bagaimana perbezaan kita ni sebagai seorang wanita bukan satu kesengsaraan dan bukan satu kepayahan. Malah satu kebanggaan kita sebagai orang Islam, kan. Orang Islam sangat menitik berat tentang fitrah manusia tu, kan, tentang fitrah seorang wanita. Okey. Untuk siri yang pertama ni, kita akan mulakan dengan mukadimah. Mukadimah ni maksudnya permulaan. Kalau muslimat tengok nota yang diberi, kan, dekat itu hanya mukadimah. Itu bukannya isi lagi, belum isi lagi, kan. Kerana apa? Kalau kita tak tahu tentang mukadimah ni, kita tak tahu benda yang kita bincang ni nanti. Kan, mukadimah tu penting. Mukadimah tu penting. Okey. Kalau kita tengok slide tu, kan, mungkin tak dapat papar dekat skrin, kan. Tapi pendengar-pendengar boleh cari buku ni. Jom kita sama-sama kita kupas, kan. Kita kupas untuk tajuk pada hari ini ialah mukadimah buku Tafsir Wanita dalam Al-Quran daripada Syekh Imad Zaki Al-Barudi. Syekh Imad Zaki Al-Barudi. Mula-mula, kan, Syekh Imad Zaki menceritakan tentang apakah persamaan antara kita dan lelaki. Wah, bila kita cakap kita ni macam program kita pula, kan, tak ada orang lelaki. Okey. Kita tu maksudnya perempuan lah. Apa persamaan perempuan dengan lelaki, kan? Kita ada 4 je persamaan. Yang lain semua lain. Kita ada 4 sahaja persamaan, kan. Okey, yang pertama. Persamaan yang pertama ialah persamaan tak nampak, kan. Persamaan yang pertama ialah persamaan semasa penciptaan. Kan, semasa penciptaan, kan, Allah sebut apa? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Allah kata, aku jadikan satu sosok tubuh manusia, kan, seorang lelaki, kemudian daripada lelaki tu aku jadikan pula wanita. Maksudnya apa? Intipati untuk menjadikan seorang lelaki tu sama aja, dia punya jirim tu sama dengan perempuan. Maksudnya bukannya Allah jadikan lelaki tu gunakan bahan ni, perempuan ni gunakan bahan ni, tak. Kan, sebab Allah sebut, aku jadikan seorang perempuan ni daripada zaujah, daripada suaminya, daripada rusuk suaminya, kan. Maka mestilah komposisi yang ada pada tubuh tu ialah komposisi yang sama, bahan yang sama, kan, bukan bahan yang berlainan. Maka penciptaan kita adalah sama dengan orang lelaki. Bentuk tu itu cerita lain. Bahan penciptaan tu ialah bahan yang sama, kan. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, kan. Kemudian Allah sebut apa lagi? Allah kata, semua ayat-ayat ini
di atas memberikan penjelasan bahawa wanita tidaklah diciptakan daripada bahan yang berbeza. Macam mana sebut kan? Maksudnya bahan yang sama. Okey, itu tentang penciptaan. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ialah persamaan dalam taklif. Dalam taklifan iaitu kewajipan beragama. Maksudnya penanggungjawabban yang Allah letakkan ke atas seorang manusia. Tak beza antara lelaki dan perempuan. Taklifat yang Allah bagi itu sama. Kan? Tak beza. Contoh, Allah kata apa? Kita solat 5 waktu satu hari. Kan? Dan solat 5 waktu satu hari itu bukan hanya untuk orang lelaki. Perempuan pun sama. Dan tak ada diskaun. Oh, perempuan ni kesian. 3 je lah. Tak ada. Tak ada diskaun. Kalau lelaki 5 kali solat satu hari, begitu juga perempuan pun sama. 5 kali solat satu hari. Kan? Contoh apa Allah kata kan? Persamaan huwallazi ini tadi persamaan semasa penciptaan kan. Okey. Allah kata apa? Wa may ya'mal minas solihat min zakari aw untha huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik lelaki maupun wanita, sedangkan dia seorang yang beriman, maka mereka akan masuk ke syurga dan mereka yang tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini Allah sebut zakara au untha, kan? Zakara au untha maksudnya lelaki dan perempuan, kan? Allah tak sebut benda ni untuk lelaki saja dan Allah tak sebut juga untuk perempuan saja. Maksudnya taklifat ni untuk dua-dua, sama, kan? Sama. Kan Allah kata apa? Jika orang itu beriman, maka mereka akan masuk ke syurga. Kan dakhala ilal jannah. Kan dakhala ilal jannah wa la yazlamuna nakira, dan mereka tidak dianiaya pun, maksudnya tak kurang sikit pun Allah bagi. Kalau yang lelaki itu dapat macam ni imbalannya, maka begitu juga dengan perempuan. Imbalan yang sama. Tak kurang, tak lebih. Tak kurang, tak lebih. Dan itu bukan taklifat. Kita patah balik tentang penciptaan tadi. Kan? Penciptaan Allah sebut apa? Kan? Wa huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Itu kita dah sebut tadi. Khalaqakum min nafsin wajidatin summa ja'ala minha zawjaha. Dan menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dijadikan daripada isterinya. Okey. Ayat penguat. Okey, saya nak cerita pasal ayat penguat takkid. Setiap satu Al-Quran yang Allah turunkan, Allah bukan sebut sekali je. Allah sebut banyak kali, kan? Ataupun kita panggil ayat tu ayat taukid, ayat penguat, ataupun menguatkan lagi dalil mengatakan bahawa penciptaan manusia ni, lelaki dan perempuan adalah sama. Allah bukan sebut sekali, Allah sebut banyak kali. Sebab tu kita datangkan kadang-kadang nota-nota yang muslimat dapat tu ialah 3-4 dalil. 3-4 dalil maksudnya Allah tak sebut sekali. Allah tak sebut sekali. Begitu juga dengan taklifat. Yang kedua ni, poin kita yang kedua ialah taklifat. Taklifat ni bersama, Allah sebut bukan sekali, Allah sebut banyak kali. Taklifat atau penanggungjawabban yang Allah turunkan ke atas manusia sama, lelaki dan perempuan. Hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, kalau laju sangat mohon beritahu saya kalau laju sangat. Okey, taklifat kita cerita pasal taklifat. Untuk rumusan penciptaan ialah kesalahan dalam mentafsir penciptaan berbeza datang dari mereka yang bukan beragama Islam. Okay. Yahudi, Kristian dan golongan-golongan lain, mereka menganggap apabila manusia ini dijadikan berbeza lelaki dan perempuan, maka tanggungjawab ke atasnya pun berbeza. Kenapa saya asyik cerita pasal poin pertama dengan poin 2 asyik ulang-ulang? Sebab apa? Sebab ada kaitan. Kaitannya ialah apabila penciptaan manusia untuk lelaki itu lain, maka taklifat ke atasnya pun lain. Okey. Begitu juga dengan wanita. Jika penciptaan wanita itu adalah lain, maka taklifat ke atas wanita itu lain. Itu yang Yahudi, Nasrani dan golongan barat kata. Kan? Golongan kata apa? Dia kata jika orang lelaki ini dijadikan daripada tubuh yang segar dan bugar, orang barat dia tak beritahu kita ni diperbuat daripada apa, kita memang diberitahu kita ni diperbuat daripada tanah kan. Tapi mereka menganggap bahawa wanita ni diperbuat daripada satu benda yang hina. Satu benda yang hina dan layak dijadikan hamba. Kan? Sifat hamba ni ialah akan melakukan apa jua pekerjaan yang Tuhan dia suruh. Kan? Apa jua pekerjaan. Kan? Malah dia akan menjadi beban kepada tuannya. Mereka menganggap hamba ni menjadi beban kepada tuannya dan menjadi aib kepada tuannya.
Maksudnya tuannya perlu kasih makan, tuannya perlu bagi guide, tuannya perlu pukul, tuannya perlu buat sesuatu. Sebab mereka ni satu hamba yang, bila kita kata hamba kat sini, dan dijadikan daripada bahan yang hina, maka mereka ni tak pandai. Mereka ni bodoh. Kan? Mereka ni bodoh. Jadi perlukan bimbingan, perlukan pukulan, baru buat kerja. Mereka menganggap wanita tu seperti itu. Kan? Sebab itu sebelum zaman kita kata sekarang ni moden kita kata sekarang ni moden. Dulu mereka ni memang, mereka ni maksudnya perempuan-perempuan ini hanya dijadikan hamba pemuas nafsu, sebagai pekerja-pekerja di ladang, sebagai pekerja-pekerja di kilang dan sebagainya. Hatta bila mereka melahirkan anak perempuan mereka dibunuh. Kan? Ataupun kalau kita ambil pun anak-anak perempuan itu hanya sekadar untuk pemuas nafsu dan hanya untuk sebagai pekerja. Kan? Kalau anak lelaki akan diambil, dibawa ke tempat lain, dipisahkan dengan ibunya, ditrain untuk menjadi seorang pemimpin dunia. Kan? Jadi apa yang saya nak kaitkan di sini ialah orang Barat memang berkait rapat. Taklifan dengan penciptaan itu sangat berkait rapat. Bila dia kata perempuan dia dijadikan daripada bahan yang hina, maka mereka akan diberi pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina. Okey, habis kaitan antara penciptaan dan taklifan. Okey, cerita pasal taklifan. Penanggungjawabkan ke atas seorang manusia. Kan? Allah kata apa dalam surah An-Nisa? Wa may ya'mal minas salihat min zakar aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah wa la yazlamuna nakira. Tadi kita dah sebut. Okey, apakah bukti? Bukti atau pengukuhan tentang persamaan kewajiban agama dan ganjaran, kan? Apa bukti dia? Kan? Bukti dia ialah yang pertama, pengislaman beberapa wanita terawal pada zaman Rasulullah, antaranya Khadijah dan Sumayyah. Okey. Pada zaman semasa pengislaman Khadijah dan Sumayyah, kan ada 10 orang yang terawal masuk Islam, kan? Di antaranya adalah 2 orang wanita sahabat Rasulullah. Sumayyah tu di antara golongan hamba, kan, di kalangan golongan hamba, dan Khadijah adalah isteri Rasulullah, kan? Sumayyah tu suami dia ialah sahabat Rasulullah. Jika orang lelaki dan perempuan ni satu golongan yang tidak sama, kenapa Khadijah dan Sumayyah diletakkan taraf yang sama dengan sahabat-sahabat yang lain? Diletak sahabat-sahabat yang lain, dan mereka juga diganjari oleh syurga. Diganjari oleh syurga. Okey, Khadijah kita tahu dia adalah isteri Rasulullah. Tetapi Sumayyah siapa? Sumayyah ialah isteri kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ialah hamba, golongan hamba. Mereka adalah 7 keturunan hamba. Daripada datuk nenek moyang dia, patut anak dia jadi hamba. Patut anak dia lagi jadi hamba. Anak dia jadi lagi hamba. Sampailah tiba kepada Ammar pun masih hamba. Sehingga ke anak dia Yasir pun mewarisi juga hamba juga. Sebab zaman jahiliah, apabila mak kamu hamba, maka kamu adalah hamba. Isteri kamu hamba dan seluruh keluarga kamu adalah hamba. Mereka ni adalah golongan hamba. Golongan hamba ni tidak ada hak. Tidak ada hak untuk hidup, tidak ada hak untuk bekerja, tidak ada hak untuk menyuarakan pendapat. Itu hamba. Kan, itu hamba. Walaupun itu di tanah mereka sendiri. Kan, walaupun mereka lahir kat situ, walaupun mereka membesar di situ, maka mereka adalah hamba. Kan? Sebab keturunan mereka hamba. Tapi Ammar, Yasir dan Sumayyah boleh masuk Islam dan nama mereka sebaris dengan nama sahabat-sahabat yang lain yang golongan bangsawan. Siapa golongan bangsawan? Umar Al-Khattab golongan bangsawan, kan? Abu Bakar As-Siddiq adalah golongan bangsawan. Tapi nama mereka sebaris dengan nama-nama lain. Kerana apa? Kerana Islam memuliakan mereka. Islam memuliakan mereka, membebaskan mereka daripada ikatan hamba, kan? Sebab tu nama mereka sebaris, kan? Kenapa tidak meletakkan nama sahabat-sahabat yang lain yang selepas mereka? Tak bolehlah. Sebab mereka bukan tergolong daripada 10 orang yang pertama yang masuk Islam. Kan? Kalaulah kita masih di dalam kepung-pung jahiliah, kan? Mungkin kita akan keluarkan nama Sumayyah tu. Mungkin kita akan keluarkan nama Khadijah tu. Kita akan naikkan nama orang lain yang lewat masuk Islam. Contohnya siapa? Khalid Al-Walid. Lewat sikit, kan?
Contohnya Abu Sufyan, kan, Salman Al-Farisi. Kita akan masukkan nama-nama yang lelaki. Kan, nak katanya lelaki ni lebih mulia lah daripada wanita kan. Kita akan keluarkan nama Khadijah dan Sumayyah. Tapi tidak. Tapi Rasulullah tidak buat macam tu. Islam tidak buat macam tu. Islam letak nama Sumayyah dan Khadijah dan sebaris dengan sahabat-sahabat yang lain yang dijanjikan syurga. Orang yang pertama. 10 orang yang pertama yang masuk Islam yang dijanjikan syurga. Kan? Okey. Itu cerita pasal sahabat kan. Bagaimana Islam memuliakan mereka, membebaskan hamba tu. Okey. Dan orang Islam yang pertama syahid adalah wanita, iaitu Sumayyah. Contoh yang kedua ialah wanita syahid yang pertama ialah Sumayyah. Kenapa dia syahid? Kerana dia dibunuh oleh orang kafir Quraisy, kan? Ramai orang lelaki yang syahid. Yang pertama sebenarnya bukan Sumayyah seorang. Tapi kenapa Sumayyah dimasukkan dalam golongan orang yang pertama? Kerana Allah memuliakan wanita. Islam memuliakan seorang wanita. Kerana mereka, sebab tu nama dia dibariskan daripada barisan orang yang pertama mati syahid. Dia diseksa sehingga mati, oleh orang kafir Quraisy. Dan begitu juga dengan Ammar, suami dia. Yang terlepas hanya Yasir, iaitu Yasir tu isteri suami dia. Ammar tu anak dia, kan? Okey. Nama Sumayyah pun sebaris daripada orang-orang yang pertama mati syahid, kan? Okey. Jadi persoalan-persoalan ini timbul, kan? Dunia menimbulkan persoalan. Apabila zaman makin moden, kan? Jadi dunia mula mempertikaikan. Betul ke wanita ni sama kejadiannya dengan lelaki? Sama ke? Kalau sama, kenapa tugas berbeza? Taklifat berbeza? Kenapa lelaki dimuliakan, wanita dihambakan? Kan? Maka timbul persoalan. Kan? Persoalan-persoalan ini akhirnya menjadi hujah-hujah kepada golongan liberal. Kan? Akhirnya timbullah suara-suara wanita. Akhirnya timbullah pejuang-pejuang hak asasi wanita. Kan? Hak asasi wanita ni kita tengok daripada barat, kan? Sebab apa? Sebab mereka, wanita-wanita mereka diseksa sebegitu rupa, kan? Sebab tu timbullah hak-hak pejuang-pejuang dan sebagainya, kan? Macam-macam suara, kan? Suara pejuang ni lah. Di antaranya melawan apartheid dan sebagainya, kan? Jadi suara-suara ni timbul. Kerana adanya sokongan-sokongan daripada kuasa-kuasa tertentu lah, kan? Wallahu a'lam, kan? Jadi barat memang daripada dulu, kan, ada tiga benda yang diorang pertikaikan. Pertama, adakah wanita ni makhluk manusia atau bukan? Lelaki tu manusia, perempuan, wanita tu manusia ke tidak? Sehingga itu mereka pertikaikan. Wanita ni mungkin makhluk asing, kan? Sebab tu taklifatnya lain, kan? Dan kerjanya lebih banyak, tugasnya lebih banyak daripada lelaki, kan? Dialah kena memasak, dialah kena bekerja, dialah juga jadi pemuas hawa nafsu, dialah juga kilang, buat anak lah, kilang, untuk pekerja kilang dan sebagainya. Yang lelakinya jadi pemimpin, duduk di tempat-tempat hebat, hidup dalam keadaan mewah. Sehingga timbul perasaan-perasaan kata, mungkin wanita ni bukan manusia, wanita ni mungkin satu makhluk lain, kan? Walaupun sebab bentuk fizikal pun dah berbeza dah, kan? Mungkin makhluk lain. Timbul persoalan-persoalan begini, Kemudian yang ketiga, benarkah dosa dilakukan oleh kaum lelaki dibebani pada kaum wanita? Persoalan yang ketiga, adakah wanita ni adalah dosa atau beban bagi lelaki? Kan? Sehingga kan dulu, kan, apabila saya sebut tadi awal-awal, kan, bila anak-anak perempuan lahir dibunuh, kan? Tapi anak lelaki diasingkan ke tempat lain dan dijaga sehingga besar untuk menjadi orang-orang yang besar, kan, orang yang hebat, kan, tokoh-tokoh tertentu, kan. Tapi wanita dibiarkan, dilantarkan, kan, mereka digunakan hanya untuk tertentu saja, kan, seperti bekerja dan macam saya sebut tadi lah, pemuas hawa nafsu, kan. Jadi 3 poin ini, kan, menjadi tanda tanya dunia, kan, bukan manusia, dunia, satu dunia menjadi tanda tanya. Wanita ni sama ke tidak dengan lelaki, kan? 3 benda ni. Pertama, adakah wanita ni sama macam kejadian dengan lelaki, kan? Yang kedua, adakah sah ibadahnya ataupun tidak? Yang ketiga adalah sah ibadahnya ataupun tidak.
Sehingga macam tu sekali orang pertikaikan wanita ni, kan. Wanita ni kotor, kan. Keluar daripadanya bahan-bahan kotor. Sehingga kan orang timbulkan sehingga hari ini, adakah sah ibadah kita? Bagaimana kita beribadah? Kan. Orang lelaki bersih. Tak ada benda-benda kotor daripada dia yang keluar. Kan kita ada benda kotor yang keluar daripada kita, contohnya haid, kan. Sehingga hari ini ada golongan-golongan tertentu yang pertikaikan sah ke ibadah wanita ni. Sebab kadang-kadang banyak sangat masalah dia orang ni. Kan. Bila kita cakap pasal masalah tu, kan. Kita boleh jadi wah tak senang duduk ni. Wah kita nak lawan ni nak lawan. Kita nak lawan. Sebab tu timbul suara liberal tu. Liberalism kan, sistem Islam sebut pasal ni kan. Hak-hak asasi timbul. Kan disebabkan Islam ni. Tapi dalam buku ni kita akan terang bagaimana berbezanya wanita dengan lelaki dan bagaimana Allah meraihkan seorang wanita ni dan bagaimana pahala dia, ganjaran dia sama je macam dengan orang lelaki. Bahkan wanita jika dia buat sama seperti orang lelaki, dia adalah orang pertama yang masuk syurga berbanding dengan orang lelaki. Kerana apa? Kerana orang lelaki tanggungjawab dia lebih besar daripada orang perempuan. Kan. Apa yang kenapa poin ketiga tu timbul? Poin ketiga tu ialah adakah sah ibadahnya atau tidak? Benarkah dosa yang dilakukan oleh kaum lelaki dibebani oleh kaum wanita? Maksudnya Barat kata wanita tu ialah beban kepada lelaki. Kalau wanita tu berdosa, maka lelaki tu pun berdosa juga. Sampai macam tu sekali. Tetapi orang sini kata, apa kata sini? Orang timur kata apa yang lelaki buat, perempuan pun kena juga. Kan, sehingga kan ada kaum-kaum tertentu, bila orang suami dia mati, isteri dia pun kena mati sekali. Bila suami dia ditangkap disebabkan jenazah tertentu, isterinya pun perlu ditangkap. Isteri perlu ditangkap. Maksudnya isteri pun ikut sekali. Yang perempuan dia pun ikut sekali. Malah ada satu undang-undang, jika ketua keluarga tu ditangkap dan dibunuh, satu keluarga perlu ditangkap, dibunuh dan dibakar. Itu undang-undang jahiliah. Setiap tempat berbeza. Mungkin barat cakap macam ni, timur cakap macam ni, tapi itu semua menyalahi Al-Quran. Kita akan bincangkan. Kenapa sampai mereka berfikir sampai macam ni sekali? Kan. Mula-mula barat kata dosa-dosa lelaki perempuan kena tanggung. Itu barat cakap. Sebab tu mereka perlu diajar, perlu dipukul, perlu dini. Aku jadi macam ni sebab engkau lah. Barat cakap macam tu. Tapi timur cakap macam ni pula. Macam tadi saya kata, bila lelaki buat salah, perempuan tu salah juga. Bila lelaki kena hukum, yang perempuan kena hukum juga. Bila lelaki ditanam dalam kubur, yang perempuan ataupun isterinya kena ikut mati dalam kubur juga. Itu timur cakap. Kan. Ini semua adalah di luar daripada Al-Quran. Al-Quran tak cakap macam ni. Okey, itu persamaan yang kedua. Persamaan bahawa satu dunia mengatakan wanita ni beban. Kan? Padahal taklifat yang dikenakan ke atas kita, penanggungjawaban yang Allah katakan kepada kita adalah sama sebenarnya. Penciptaan Allah sama untuk kita dan lelaki, dan taklifat juga sama. Baru 2 poin. Baru 2 poin persamaan. Okey, mari kita tengok yang ketiga. Apakah persamaan kita lagi dengan lelaki? Kita tu perempuan, sebab saya perempuan. Bila saya sebut kita tu maksudnya perempuan. Minta maaf muslimat mungkin pendengar di luar sana mungkin ada di kalangan muslimin, kan. Kita sama-sama berbincang, kan. Kita cari persamaan, kita cari perbezaan, kita raikan semua pihak, kan. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okay, kemudian poin yang ketiga, persamaan adalah hudud, iaitu ketentuan hukuman dan hukuman syarak. Ketentuan adalah hudud, had syarak, maksudnya hukuman yang dikenakan ke atas lelaki dan perempuan adakah sama ataupun tidak. Kan? Perempuan ni kesian dia seorang yang lemah, jadi hukum dia kuranglah sikit. Itu akal fikir, itu fikiran akal. Tapi Al-Quran cakap apa? Al-Quran kata wasarikatu faqtahu aydiyahuma. Wasariku tu maksudnya apa? Pencuri lelaki, wasarikatu pencuri perempuan. Dua-duanya apabila mencuri, maka dua-duanya kena potong
kena potong tangan. Ada tak Allah sebut dalam Quran, wasariku, potong aidiyahuma, potong dua-dua tangan, tapi wasarika tu potong satu tangan je. Tak ada. Kalau cari dalam Quran tak ada. Kan Allah kata pencuri lelaki, pencuri perempuan, dua-dua kena potong tangan. Sama. Tak kurang, tak lebih. Tak kurang, tak lebih. Maksudnya apa? Inilah persamaan. Persamaan yang ketiga ialah persamaan hudud ke atas kita. Iaitu orang perempuan dan orang lelaki. Kan orang mukallaf. Orang mukallaf atau orang Islam yang mukallaf. Allah kata itu. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sesaan daripada Allah. Maksudnya, pemotongan tangan tu ialah pembalasan dengan apa yang mereka kerjakan. Jika mereka mencuri, maka itulah balasannya. Kan? Tak ada kurang. Tak boleh diskaun. Perempuan kesian. Dia kecil, dia lemah. Potong jari je lah. Tak. Tak. Sama. Allah kata potong tangan, maka potong tangan. Bukan potong jari, bukan potong kuku. Okey. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah bijaksana dalam menentukan had. Had ni maksudnya hudud lah. Dalam menentukan hudud hukuman kepada orang mukallaf. Okey, Allah sebut apa lagi? Az-zaniyatu waz-zani fajdidu kullu wahid minhuma mi'ata jaldah. Allah sebut lagi sekali. Waz-zaniyatu waz-zani. Mula-mula ayat tadi dimulakan dengan wasariku, orang lelaki. Dimulakan dengan pencuri lelaki. Bila ayat yang kedua ni saya datangkan wazaniyatu. Allah mulakan dengan wazaniyatu, iaitu penzina perempuan. Kenapa Allah mulakan dengan perempuan pula? Maksudnya ialah samanya hukum had terhadap orang perempuan dan orang lelaki. Ayat ni Allah sebut pencuri lelaki dulu. Ayat ni Allah sebut penzina perempuan dulu. Maksudnya hukum hudud ini sama untuk semua orang. Tak kira lelaki dan perempuan. Kan? Sama-sama dapat mi'ata jaldah. Sama-sama dapat 100 kali sebatan. Kan? Itu untuk yang muhsan. Untuk yang ghairu muhsan kan, yang tidak berkahwin kan. Wala ta'khuzakum bihima ra'fatun fid dinillah. Kan? Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan. Allah dah sebut, tak payah kasihan. Tak payah kasihan dengan perempuan tu. Tak payah kasihan dengan az-zaniyah tu. Tak payah kasihan dengan penzina perempuan tersebut. Sebab hukum Allah kata sama untuk penzina lelaki dan penzina perempuan. Hendaklah disaksikan, jikalau benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan manusia yang beriman. Dan hukuman ini dilakukan di hadapan sekumpulan manusia yang beriman supaya kita mengambil iktibar. Kan? Hukuman ini pernah dilakukan di Aceh, tak silap saya. Kan, di Aceh, dan dituntut oleh ribuan manusia pada zaman itu kan. Sehingga hari ini dikatakan bahawa bumi Aceh terlepas daripada dosa-dosa penzina. Kerana apa? Kerana mereka telah melaksanakan hukum hudud. Kan? Kita tak nak ceritalah dekat Malaysia ni. Kat Malaysia tak pernah lagi lakukan hukum hudud. Kan? Aceh telah melakukannya. Kan? Bila Aceh lakukan, hasil siasatan daripada Jabatan Agama sana lah. Saya tak tahu lah apa nama dia kan. Macam kita JAKIM, JAIS kan. Okay. Di sana mereka buat pemantauan secara terperinci dan sebagainya. Bumi Aceh selepas 2-3 tahun mereka membuat hukum hudud tu. Bumi Aceh lepas ataupun terkeluar daripada maksiat zina. Kan? Maksiat zina. Kan? Maksudnya dah tak ada dah. Sebelum ni ada. Kan, sebab berlakunya hukum hudud, maka tak ada dah. Sekarang tak ada. Okey, wallahu a'lam. Kan? Okey, itu contoh yang saya datangkan daripada Aceh. Mari kita datangkan daripada apa yang Rasulullah cerita. Rasulullah cerita tentang Ma'iz dan Ghamidiyah. Ma'iz dan Ghamidiyah adalah dua sosok tubuh, lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin, yang hidup di zaman Rasulullah. Kan? Mereka sudah berkahwin dan mereka berzina. Kan? Mereka berzina. Pada waktu itu turunlah ayat yang mi'ata jaldah tadi. Mi'ata jaldah maksudnya perlulah disebat untuk yang zina. Untuk yang dah kahwin perlu direjam. Kan? Perlu direjam. Pada waktu itu timbul persoalan.
kenapa yang perempuan kena juga? Kan? Sudah tentulah yang lelaki ni menggoda yang perempuan. Kan isunya di situ. Kan? Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, hukum hudud sama. Antara Ma'iz dan Ghamidiyah sama. Kalau Ma'iz kena 100 rejaman, begitu juga dengan Ghamidiyah akan dikenakan 100 rejaman juga. Sama, rejaman batu. Tak ada kurang, tak ada lebih. Bukannya Ghamidiyah dapat 80 balingan batu, Ma'iz 100, tidak. Kan dua-dua sama antara Ma'iz dan Ghamidiyah. Kan? Betapa adilnya hukum Islam. Kan? Macam orang-orang Melayu kita kata, kalau tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Kan? Tepuk tangan tak berbunyi. Begitu juga dengan kalau tak bertiup, pokok tak bergoyang. Kan? Jadi bidalan-bidalan Melayu kita pun sangat rapat dengan hukum-hukum Islam sebenarnya. Kan? Tapi kita tak nak tekankan sangat masyarakat dengan terus hukum. Jadi orang Melayu dulu-dulu dia pandai. Dia pandai macam mana menekankan nilai-nilai tersebut pada masyarakat Islam pada waktu itu dengan bidalan-bidalan yang begini. Jadi kita dah terbiasa dengan benda ni. Kita dah terbiasa dengan hukum-hukum Islam. Kan? Okey, mari kita tengok hukum-hukum jahiliah pada zaman dahulu. Kan? Ataupun hukum-hukum di Mesir. Kan? Contoh hukum di Mesir kan. Ada tak kat sini? Rasanya ada kat nota kot. Ada kat nota kan? Okey. Kan? Okey. Beberapa dasar undang-undang jenayah Mesir. Kan? Mesir ni kita tahu yang dia adalah sebuah negara Islam. 12% sahaja orang Kristian yang hidup di sana. Maksudnya 85 tu adalah orang Islam. Tetapi mereka mempunyai sejarah dijajah oleh Perancis satu tempoh yang sangat lama. Sangat lama. Sehingga hukum Mesir dipengaruhi 90% daripada hukum Perancis, iaitu Barat lah. Barat. Kan? Jadi hukum mereka begini. Contohnya pasal 273. Tidak dibenarkan menjatuh hukuman terhadap seorang wanita yang berzina kecuali atas dasar pengaduan suaminya. Maksudnya isteri itu tak kena terimakan hukuman apa-apa kalau suami tak mengadu. Kalau suami redha. Maksudnya suami dia redha yang isteri dia berzina. Tak apalah, aku maafkan isteri aku. Maksudnya bila mana tidak ada pengaduan daripada suami, maka si isteri terlepas daripada hukuman. Yang lelaki je lah yang kena. Macam tu. Kan? Berbeza halnya dengan seorang lelaki yang berzina di mana dia tinggal di tempat isterinya sebagaimana dijelaskan pasal 277 dan maka tidaklah didengar pengaduannya terhadap isterinya. Maksudnya selagi mana si suami ni pula, selagi mana isterinya tidak mengadu apa-apa tentang dia, pun tak dikenakan apa-apa. Kan? Tinggallah dekat isterinya tu sampai bila-bila. Begitu. Kan? Okey, pasal 274. Seorang wanita yang bersuami dan telah jelas berzina, maka hendaklah dihukum penjara tidak lebih daripada 2 tahun. Okey, 274. Pasal 274 dia kata apa? Wanita yang bersuami dan telah jelas berzina dan suaminya pula mengadu, maka dia dihukum 2 tahun. Okey, cuba muslim dan muslimat tengok pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ialah pasal 275. Seorang wanita yang berzina dengan lelaki hendaklah dia dijatuhi hukuman yang serupa. Hukuman serupa dengan lelaki lah, maksud 2 tahun. Demikian itu adalah hukuman zina yang berhubungan dengan seorang wanita. Sedangkan yang bersangkut paut dengan hukuman zina seorang lelaki, maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 277. Okey, pasal 277 tu memang dia tak sebut kat sini. Tapi bila saya rujuk balik, bila anda rujuk balik, 277 tu mengatakan bahawa kedudukan seorang lelaki tu, kedudukan pentingnya seorang lelaki dalam sebuah keluarga, kalau dia ditangkap, maka keluarga dia tak dapat hilang punca pencarian, hilang punca pendapatan. Sebab tu lelaki punya hukuman dekat Mesir ni kurang sikit berbanding wanita. Wanita tak buat apa-apa. Kan? Wanita tak buat apa-apa, wanita duduk rumah aja. Apalah salahnya dia masuk penjara 2 tahun. Sebab tu disebut dekat sini, di Mesir sebut apa? Bahawa jika seorang lelaki benar-benar berzina sesuai dengan pengaduan isterinya, maka dia akan menerima hukuman penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Tidak lebih daripada 6 bulan. Di sini kita lihat bahawa ketidakadilan berlaku.
Ketidakadilan berlaku. Yang perempuan kena 2 tahun, yang lelaki kena 6 bulan sahaja. Pasal 277 menyebut bahawa kedudukan seorang lelaki dalam masyarakat sangat tinggi. Kan sangat tinggi. Jadi, apabila dia dikenakan hukum melebihi 6 bulan, maka dia tak dapat berkhidmat untuk keluarganya. Dia tak dapat berkhidmat dengan masyarakat. Dia tak dapat berkhidmat untuk negara. Habis perempuan tak berkhidmat untuk negara ke? Soalannya. Habis perempuan tak berkhidmat untuk keluarga ke? Itu persoalan kat situ. Kan? Maka di situ tidak berlaku keadilan. Kan? Jadi kita tengok rumusan ayat zaman Rasulullah tu. Kenapa berlakunya keadilan, kan? Tiada khilaf dalam masalah hukum. Maksud tak ada khilaf. Kan? Dekat undang-undang jenayah Mesir, 277 cakap macam ni, 274 cakap macam ni, 275 cakap macam ni. Banyak sangat hukum untuk macam ni. Kalau macam ni akan berlaku macam ni, berlaku macam ni, kan? Tapi Islam jelas. Tak ada khilaf. Allah kata satu je. Dua-dua berzina, maka dua-dua kena rejam. Kan? Dua-dua yang tidak berkahwin berzina, maka dua-dua kena sebat. Kan? Allah tak kata pun kalau yang ni mengadu, kalau yang tidak mengadu, yang lelaki ni ketua keluarga ke, yang perempuannya, tak ada. Jelas Allah sebut dan tegas. Buat salah, kamu dapat hukuman. Tak buat salah, tak dapatlah hukuman. Kan? Tak cakap banyak. Itu sahaja. Jadi tak ada khilaf. Tak ada khilaf kat situ, kan? Antara kisah Rasulullah yang boleh diambil sebagai rujukan, peristiwa tadi itulah, kan? Peristiwa hukum perzina telah berkahwin, iaitu Maiz dengan Ghamidiah tadi, kan? Sementara orang Perancis ni, dia mengakui memiliki peradaban yang tinggi, maju dan moden, kan? Tetapi mereka tidak pandai dan tidak adil dalam mengenangi masalah sebegini, kan? Sebab tu mereka banyak hukum kadang-kadang tak jelas. Pasal ni cakap macam ni, pasal yang ni cakap macam ni pula, kan? Tak jelas, kan? Jadi kelemahan undang-undang jenayah Mesir ni, mereka tidak ada unsur ilahiyah. Apa maksud ilahiyah? Mereka tidak berpandukan Tuhan, kan? Mereka tak ada Tuhan untuk memandu mereka. Mereka tak ada kitab sebagai rujukan. Mereka hanya membuat hukuman berdasarkan akal fikiran mereka saja. Mereka rasa macam lelaki ni banyak dia punya tugas, maka diringankan hukuman. Wanita ni tak banyak sangat tugas, tak apalah duduk kat penjara 2 tahun. Kan? Macam tu sekali, kan? Okey. Kemudian yang kedua, apa kelemahan undang-undang Mesir ni? Tidak wujud keadilan. Kan? Tidak wujud macam tadi tu, kan? Okey. Kemudian yang ketiga, perbezaan tempat berzina lelaki disyariatkan untuk mendapat hukuman. Jika perzinaan terjadi di rumah isterinya, macam tadi tu, kan? Macam perzinaan yang saya sebut, perzinaan fasal untuk Mesir tadi. Kalau perzinaan tu berlaku di tempat isteri si lelaki, maka si lelaki tu terlepas hukuman. Tak dapat apa-apa hukuman, langsung tak kena apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya dia berzina dengan wanita lain di rumah dia. Di rumah dia. Maksudnya bukannya di tempat lain. Bukannya di hotel ke atau di mana-mana. Maka lelaki itu terlepas daripada hukuman. Kenapa? Terlepas ke terlepas ni? Dia kata. Dia berhak mendapat. Okey. Jika berlaku di tempat isterinya, barulah mendapat hukuman. Maaf tersilap. Kan? Kalau dia berlaku dekat tempat lain, baru dia dikenakan hukuman. Kan? Maksudnya macam lebih kurang macam dia menyinggung isteri dia lah. Baru dia dapat dikena hukuman. Kalau dia tak menyinggung isterinya, maksud jikalah dia membuat perzinaan di luar pengetahuan isterinya, maka dia terlepas daripada hukuman. Okey. Kemudian itu baru yang ketiga. Itu baru yang ketiga. Saya ulang baik semula. Yang pertama, hak persamaan lelaki dan perempuan ialah hak penciptaan. Sama. Penciptaan lelaki dan perempuan ialah sama. Yang kedua ialah hak taklifan. Hak taklifan, penanggungjawabaan yang Allah berikan kepada kita sama antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga ialah hak hudud. Kan? Lelaki dan perempuan buat salah yang sama, maka hukumannya sama. Tidak kurang, tidak lebih. Okey, kita tengok yang keempat. Kita tengok yang keempat. Yang keempat ialah persamaan dalam memiliki hak menggunakan harta miliknya. Harta miliknya, nya tu merujuk kepada siapa? Nya tu merujuk kepada wanita. Kan? Hak milik wanita, boleh tak wanita membelanjakan sesuka hatinya? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Boleh tak lelaki menggunakan harta seorang wanita? Boleh tak seorang suami menggunakan harta si isteri? Boleh tak
abang menggunakan harta adik? Boleh tak seorang ayah menggunakan harta seorang anak? Okey, itu persoalannya. Okey. Seorang lelaki yang baligh dan berakal memiliki hak secara hukum untuk menggunakan apa yang dia miliki. Okey. Seorang lelaki yang mukallaf, yang mempunyai kerja yang baik, yang mempunyai harta dan sebagainya, dia mempunyai hak untuk menggunakan hartanya sebaik mungkin. Digunakan hak ini sesuka hati dia lah maksudnya. Begitu juga dengan wanita. Kan? Wanita yang mempunyai harta, dia juga berhak menggunakan harta miliknya. Mempunyai hak untuk memiliki harta miliknya. Maksudnya tidak ada persoalan kat situ. Kan tak ada persoalan kat situ. Dia berhak. Itu harta dia. Itu harta dia. Dia berhak untuk belanjakan. Dia nak buat apa? Dia nak berjual beli, boleh, tak ada masalah. Dia nak memberi hutang, tidak ada masalah. Dia nak memberi sewa, tidak ada masalah. Dia nak beli emas, tidak ada masalah. Dia nak membeli Tupperware pun tak ada masalah. Dia nak main kutu pun tak ada masalah. Dia nak memberi pinjam pada orang pun tak ada masalah. Kan? Dia nak beli handbag pun tak ada masalah. Sebab itu harta dia. Kan? Dia tak perlu minta izin pada suami. Dia tak perlu isytihar. Kan? Aku nak ni tak perlu isytihar. Dan dia tak perlu takut-takut untuk belanjakan harta yang dia miliki. Kan? Okey. Itu pasal harta kan, mengenai harta. Okey, kat sini disebut sama ada dia telah berkahwin ataupun belum berkahwin. Maksudnya sama ada dia belum berkahwin ataupun dia belum berkahwin ataupun dah berkahwin pun sama hak dia. Dia boleh menggunakan harta dia sama rata macam lelaki boleh menggunakan harta dia. Perempuan boleh beli rumah. Perempuan boleh beli kereta. Berbanding dengan di barat. Kan? Apabila seorang perempuan tu sebagai hamba, dia tidak ada hak untuk menggunakan harta dia. Kan? Di timur juga begitu. Di timur juga ada satu kaum ni. Apabila seorang isteri berkahwin dan masuk dalam satu keluarga, dan dia akan bawa harta yang ada pada badan dia. Contohnya emas. Kan? Emas perhiasan. Kemungkinan besar juga si isteri ni membawa kereta. Kan? Bawa kereta pergi ke rumah mertua. Duduk dengan mertua. Sebab ada satu kaum menggariskan bahawa apabila berlakunya perkahwinan, seorang isteri wajib duduk dengan keluarga suami. Apabila mereka wajib duduk dalam keluarga suami, maka harta si isteri, emas dia tadi, kereta dia tadi adalah hak milik keluarga si suami. Kan? Hak milik keluarga si suami. Dan mereka tidak boleh kata tidak jika mak mertua cakap dengan dia, Minah, contohnya mak menantu nama Minah. Minah, bak sini emas tu. Bak sini rantai tu. Bak sini gelang tu. Bak sini cincin tu. Kan kamu dah masuk dalam keluarga ni, semua yang ada pada kamu tu adalah hak milik keluarga ni. Jadi mak berhak untuk ambil semua harta kamu. Begitu sekali sampai begitu sekali. Dan bila saya baca ada satu institusi keluarga tu, sebenarnya saya selalu beri tentang hak seorang isteri, selalu cerita tentang kekeluargaan dan anak-anak dan rumah tangga, cerai, fasah dan sebagainya. Sebenarnya masih wujud lagi kes begini di Malaysia. Sebenarnya masih ada lagi wujud kan. Cuma yang kita boleh kenal pasti bahawa mereka ni bukan orang Islam. Orang Islam memang tak buat macam tu. Orang lain, kaum lain. Kan masih wujud lagi sampai sekarang. Sebab tu ada satu kes yang dirujuk dekat jabatan syariah agama Islam. Suami dia masuk Islam, isteri dia masih Hindu. Isteri dia masih Hindu. Emas dia telah diambil oleh keluarga si suami. Kan selepas dia berkahwin tu kan. Selepas berkahwin. Bila suami dia dah masuk Islam, isteri dia pandai. Isteri dia pergi ke mahkamah syariah. Dia kata apa? Aku nak balik emas-emas aku. Dalam Islam, kamu tak boleh ambil harta aku. Pandai dia. Kan pandai dia. Tapi saya tak dengar pula dia masuk Islam. Suami dia je yang masuk Islam. Kan. Selepas dia ambil emas-emas dia, harta-harta dia semua. Dan selepas dia bercerai. Sebab suami dia masuk Islam dan dia tak nak, dia enggan masuk Islam. Dan mereka bercerai. Maka dapatlah si isteri ni emas-emas, harta-harta yang keluarga si suami ni ambil mula-mula tu. Dan mereka hidup bahagialah. Wallahualam lah. Tapi kes ni ada.
Kan. Walaupun mahkamah pada waktu itu cuba nak ajak si isteri masuk Islam sekali dengan si suami kan, tapi akhirnya tak berjaya. Maka si suami pun perlu melafazkan talak kepada si isteri kan. Sebab apabila kita masuk Islam, maka isteri itu bukannya sah bagi kita, yang tidak sah bagi kita. Jadi si isteri itulah, saya nak cerita si isteri pandai. Sebenarnya dia iktiraf dengan undang-undang Islam, dia iktiraf. Sebab tu bila mana dalam mahkamah dia boleh sebut orang Islam dia tak ambil isteri punya barang. Dia sebut macam tu. Maksud dia memang iktiraf. Cuma dia belum dapat hidayah lagi. Wallahu a'lam. Maksud kes ni masih ada lagi. Kes ni masih ada. Seingat saya kongsi cerita ni dengan Ustazah Rasidah Adam, tak silap saya. tahun lepas. Maksudnya baru lagi lah. Tahun lepas baru lagi. Maksudnya budaya ini masih ada lagi dekat Malaysia. Kan, bukannya luar negara je, bukannya orang barat je. Kan kita timur pun masih ada lagi orang kata totok kan, pemikiran yang totok, pemikiran yang memang kalau orang barat kata tak moden, kan, tak moden, kekampungan ataupun kejahiliatan tu sangat jelas kan, tapi masih ada lagi zaman sekarang kan, zaman sekarang. Okey. Bila kita kata pasal hak memilikan harta, dia berkait rapat dengan harta yang ada pada perempuan, dan sesungguhnya perempuan itu bekerja. Kan? Bila kita kata wanita itu berharta, dan sesungguhnya si perempuan itu bekerja. Sebab apa? Sebab dia boleh membeli apa jua yang mereka nak kan. Okey, kita tengok kat sini. Seorang suami dalam syariat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan campur tangan dalam masalah kewangan yang menjadi milik isterinya. Kecuali. Okey, kat sini ada kecuali. Kat sini ada kecuali. Jika seorang isteri menyentuh wilayah moral, maksudnya apa? Apabila si suami dah melewati batas. Si suami pula. Apabila si isteri sudah melewati batas. Batasnya apa? Si suami tengok je isteri dia membeli kan. Nampak okey lagi. Okey. Sampai satu tahap dia telah memudaratkan diri dia sendiri. Mudaratkan si isteri lah. Dia nampak macam memudaratkan. Contohnya isteri dia suka membeli barang kosmetik lah, contohnya barang-barang penjagaan diri. Macam-macam produk isteri dia beli. Mahal-mahal. Kejap guna yang ni, kejap guna yang ni, kejap ni sebab nak cantik. Kan? Akhirnya muka dia jadi teruk. Jadi saya pun tak faham, tak pandai sangat istilah dia apa. Tapi muka dia jadi teruk lah. Bila si suami nampak macam ni, si suami boleh tak memberi teguran? Boleh tak agak-agak? Boleh lah. Boleh. Memberi teguran. Boleh tak si suami memberi syarat kepada si isteri? Jika si isteri bergedegil, boleh tak si suami memberi syarat kepada isteri? Boleh tak abang pegang akaun bank awak? Supaya awak tidak melampaui batas. Boleh ke tidak? Boleh. Kerana apa? Kerana suami mempunyai hak syahsun. Hak syahsun ni maksudnya hak individu. Hak individu. Hak kepimpinan yang dimiliki oleh lelaki ialah bersifat individu. Maksudnya bila seorang suami melihat isteri dia dah melampaui batas, maka dia boleh hadkan isteri dia. Bukannya hadkan harta tu, hadkan isteri dia tu daripada menggunakan harta. Bukannya si suami ni menghadkan harta tu, tidak. Jangan salah faham kat sini. Si suami boleh menggunakan dia punya kuasa menghadkan isteri dia daripada membazir terlampau banyak, daripada memudaratkan diri dia lagi. Kan? Maksudnya hak tu ke atas individu, bukan hak tu ke atas harta. Maksudnya dia nampak isteri dia melampaui batas, dia nampak isteri dia dah mudarat dah banyak, makanya suami kena bertindak. Kalau suami membiarkannya, maka suami itu dikira dayus. Suami dikira dayus. Apabila suami ini ada kuasa hak syahsun ataupun hak individu ke atas seorang isteri, dan apabila isteri itu datang mudarat, suami tak buat apa-apa, maka dosa itu bukan hanya dapat kat isteri, suami pun dapat sekali. Suami pun dapat sekali. Inilah saya sebut tadi mula-mula. Bila isteri buat dosa, suami pun dapat sekali. Itu persoalan-persoalan yang orang-orang di luar sana kata, kenapa pula macam tu? Kan? Rugilah. Perempuan buat dosa, lelaki pula kena. Kerana apa? Kerana lelaki ialah ketua keluarga. Memang kuasa tu diberikan kepada dia untuk dia hadkan seorang wanita tu. Kalau tidak, wanita akan
memboros. Dia akan beli macam-macam kan. Handbag pun sama kan. Lelaki perempuan suka beli handbag. Kan ada 7 handbag. Sebab apa? Ada 7 hari. Hari Isnin pakai kuning, hari Selasa pakai biru. Sebab apa? Sebab baju biru hari Selasa. Kan? Hari purple hari Rabu. Hari Khamis hijau, hari Jumaat pakai merah. Jadi handbag pun kena 7. Okey, tak apa. Suami tengok isteri dia macam tu, okey tak apalah. Okey, 7 cukup. Tapi tiba-tiba dia nampak isteri dia beli lagi melebihi 7 hari. Sebab warna ada banyak, betul tak? Warna ada banyak, perempuan banyak alasan dia. Kan? Warna ada banyak, takkanlah 7 warna je. Kan? Hijau pun ada banyak. Ada hijau magenta lah, hijau turquoise lah, biru pun sama. Ada biru laut, biru turquoise, biru gelap, biru apa lagi, biru peti, biru macam-macam biru. Banyak. Jadi perempuan ni pun seronok nak beli lagi. Jadi lelaki dia ada hak syahsun, dia ada hak individu, dia kena sekat isteri dia daripada membazir. Tapi boleh tak si suami sekat harta isteri? Tak boleh. Dia hanya boleh sekat isteri dia daripada melakukan pembaziran sahaja. Kan? Okey. Yang kedua, jika hubungannya tadi pertama, jika seorang isteri itu melampaui hak moral, wilayah moral itulah macam tadi tu kan, mudarat, berlaku pembaziran dan sebagainya. Yang kedua, apabila dia memberi mudarat kepada pemimpin keluarga, iaitu lelaki tadilah kan. Maksudnya apabila si isteri ni telah mempunyai hak untuk membazir, maksudnya dia boleh membazir dan sebagainya kan. Dia akan memberi tanggapan yang tak baik terhadap ketua keluarga. Jadi masyarakat akan tengok, ketua keluarga ni tidak berfungsi ke? Kan? Apabila si isteri ni buat sesuatu perkara dengan harta dia, macam-macam benda, mungkinlah macam-macam benda. Saya pun tak nak sebut semualah kan. Mungkin seorang isteri ni seorang yang kaya, mempunyai kuasa dan dia telah menggunakan kuasa dia dengan ke jalan yang tak elok kan. Dan dia menggunakan harta dia ke jalan yang tak elok dan sebagainya kan. Disebabkan kepimpinan seorang lelaki ni kan, disebabkan ketokohan seorang lelaki ni akan tercalar. Dia akan tercalar apabila dia membiarkan seorang isterinya buat perkara-perkara tersebut kan. Jadi seorang suami berhak menegur isterinya, berhak meletak had kepada isterinya kan. Kalau tidak, macam saya cakap itulah, kalau tidak seorang lelaki ni dikatakan sebagai seorang yang dayus. Seorang yang dayus. Kemudian hak menggunakan harta miliknya saja, bukan hak harta. Bukan sekadar hak harta. Hak miliknya ni, hak milik kita ni bukan harta saja. Apa yang jadi hak milik kita? Ialah keturunan kita. Keturunan kita ialah milik kita. Macam orang barat, apabila Christine, contoh nama dia Christine John. Christine John berkahwin dengan Mark Dawson, dia akan jadi Christine Dawson, betul? Dia akan ambil nama suami dia sebagai nama belakang dia. Hilang nama keturunan dia. Hilang nama ayah dia. Hak kita yang kedua bukan setakat harta. Yang pertama harta, yang kedua ialah hak keturunan. Tetapi orang Islam, hak keturunan tak hilang. Hak nasab tak hilang. Kalau nama saya ialah Ummu Khadijah binti M. Nasir, maka apabila saya kahwin dengan suami saya, nama binti saya tak berubah jadi Sahidin. Ummu Khadijah binti Sahidin tak. Ummu Khadijah binti M. Nasir juga. Kan begitu juga dengan kisah yang didatangkan oleh buku ni, iaitu kisah bagaimana Rasulullah berkahwin dengan Aisyah. Kan apabila Rasulullah berkahwin dengan Aisyah, pada waktu ini Abu Bakar hantar Aisyah kepada Rasulullah. Kan apabila Abu Bakar hantar Aisyah kepada Rasulullah, Abu Bakar cakap apa? Abu Bakar kata apa? Kamu dah bukan tanggungjawab aku, kamu adalah tanggungjawab suami kamu. Maka aku tidak ada hak kepada kamu. Kan? Pada tu kan. Lepas tu Rasulullah kata apa? Wahai sahabatku, dalam Rahiqul Maktum, Rasulullah sebut Rahiqul Maktum tu satu buku sejarah. Rahiqul Maktum dia tak sebutlah dekat dalam buku ni. Rahiqul Maktum, wahai sahabatku, hak nasab masih ada pada kamu. Hak nasab masih ada pada kamu, dia masih anak kamu. Kan? Maka nama dia ialah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah Abu Bakar, bukannya Aisyah Muhammad. Saya sebut macam tu jelas. Bukannya Aisyah Muhammad. Kan?
Dan Rasulullah juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Rasulullah juga ditegur oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah mengambil Zaid sebagai anak angkat, kan? Rasulullah tak ada anak lelaki, kan? Anak lelaki Rasulullah meninggal waktu kecil. Rasulullah pun mengambil Zaid sebagai anak angkat dan Rasulullah meletakkan nama dia Zaid bin Muhammad, kan? Rasulullah ditegur oleh Allah. Allah turunkan satu ayat khas bahawa anak-anak angkat tidak boleh diben dan dibentikan dengan ayah angkat mereka. Tidak boleh. Kerana itu hak keturunan anak tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita dah kahwin dengan lelaki, ini hak keturunan kita. Ini hak nasab kita. Tak ada siapa boleh ambil. Sebab tu, orang kafir, bila kita dah bertukar keluarga, kita dianggap keluar daripada keluarga kita. Kita bukan adalah keluarga kita, kita masuk keluarga lain. Kan? Ada satu kes juga saya jumpa. Satu kes saya jumpa di... Saya baca dan bincang dalam... saya tak silap saya dengan... ada peguam tu. Tak apa saya tak ingat. Maksudnya ada Ustazah Razidah Adam sekali dekat situ. Dia kata apa? Ada satu keluarga Cina ni. Ni cerita satu keluarga Cina pula. Sebab dia rapat dengan kita dekat Malaysia pun ada juga kaum ni. Dia berkahwin dan si isteri ni ditorture, dipukul dan macam-macam lah yang dia kena. Kan akhirnya si isteri ni melukakan diri dia dan mereka satu keluarga claim isteri dia ni gila. Isteri dia ni gila. Jadi si isteri ni dihantar ke ward gila dan hospital gila. Apabila mereka dihantar ke hospital gila, terdengarlah berita ni ke keluarga asal dia. Kan, keluarga asal dia. Contohnya keluarga asal dia nama Chen. Keluarga yang baru ni nama Lee. Contohnya kan. Terdengarlah ke keluarga Chen ni. Bila keluarga Chen ni dengar anak dia masuk hospital gila, apa perasaan seorang ayah? Sakit hati dia, risau, sedih, gundah gulana dan sebagainya kan. Dia pun ajak ayah dia, maksud datuk kepada si isteri ni lah. Ayah, jom saya nak ambil anak saya. Anak saya sakit, saya nak ambil bawa balik. Dia pun pergi ke hospital gila tersebut. Di satu hospital dekat selatan. Selatan tu maksud kat area Johor, Melaka macam tu lah. Dia pergilah nak ambil. Masa dia masuk, kamu keluarga nama apa? Chen. Nak cari siapa? Contoh nama dia apa kalau Hang Li Chen contohnya. Hang Li Chen lah nama dia kan. Hang Li Chen. Oh tak ada Hang Li Chen kat sini. Ada Hang Li je. Untuk keluarga dia Li sini kan. Ada keluarga Li je kat sini. Kata okeylah saya nak jumpa yang Li, yang keluarga Li ni kan. Sebab saya rasa ini memang anak saya. Okey, dia pun dapat jumpa dengan anak dia. Okey betul ini memang anak saya nak bawa balik. Hospital kata apa? Tak boleh. Kenapa apa? Sebab ini bukan anak kamu. Kan. Bila dia kata dia bukan anak kamu, tak, marahlah. Yang keluarga Chen ni marah. Ini anak aku tahulah ni memang anak aku. Dia cakap macam tu. Aku yang menatang bagi minat yang penuh dia daripada kecil sampai dia besar. Aku kahwinkan dia dengan keluarga yang baik-baik. Tiba-tiba kamu kata ini bukan anak aku. Tak, ini anak aku. Dia cakap. Tidak. Nama belakang perempuan ini bukannya Chen. Maka dia bukan anak kamu. Jadi hospital terpaksa telefon keluarga Lee. Keluarga yang belakang nama perempuan tu lah. Telefon keluarga Lee. Keluarga Lee pun datang. Keluarga kata kenapa ni keluarga Chen datang ni? Keluarga Chen nak ambil perempuan ni. Kata tak boleh. Ini isteri saya. Kata isteri saya. Tapi dia ni claim anak dia. Oh tak. Awak kata ini anak awak tapi tak. Sebenarnya ini isteri saya. Kan? Faham tak? Maksudnya hubungan antara menantu dengan mertua pun macam tak ada hubungan. Ibaratnya macam tu. Macam dia dah serah anak dia pada keluarga ni, dah habis putus hubungan. Tidak ada istilah menantu dan mertua, tidak ada istilah bapa dan anak, tidak ada istilah, tak ada hubungan lah. Maksudnya Chen, Li. Macam tu. Ibaratnya macam tu. Kan kes ni berlaku dekat Malaysia. Dan akhirnya, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perempuan ini tetap duduk di hospital gila tersebut sehinggalah dia mati. Sebab undang-undang tak membenarkan dia keluar daripada tu. Sebab dia bukannya keluarga Chen. Walaupun keluarga Chen ni pergi usul kat mahkamah, civil dan sebagainya. Tapi memang hukum undang-undang kekeluargaan mereka begitu. Mereka tidak ada hak. Sampailah sekarang. Kan? Benda ini berlaku.
masih berlaku sekarang kan. Wallahu alam, adakah dah global ke belum kan, sebab itu undang-undang civil ini berubah selalunya. Undang-undang syariah memang tak berubah. Kita guna pakai undang syariah ni daripada 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Okey je, tak ada masalah. Kita boleh pakai lagi kan. Tapi undang-undang sivil dia akan berubah mengikut masa dan zaman kan. Kejap berubah jadi macam ni kan, kejap berubah jadi macam ni kan. Jadi kita tak tahu wallahu alam sekarang bagaimana kan. Jadi itu kesan-kesannya kan apabila hak itu tidak diberikan kepada kita. Dua hak. Pertama tadi harta pemilikan. Harta adalah milik kita sendiri, kita berhak untuk menentukan apa yang kita nak buat dengan harta kita kan. Yang kedua ialah hak nasab dan keturunan. Itu hak kita. Kita masuk dekat keluarga mana-mana sekalipun kita bawa nasab kita tu. Apabila kita bawa nasab kita tu, maksudnya apa? Maksudnya ada hubungan antara dua keluarga. Kan? Apabila kita buang nasab kita ibarat kita tak ada hubungan dah. Kan? Kita bawa. Sebab tu orang Islam ni keluarga dia besar. Bila kita jumpa ni, ni saudara juga ni. Ni saudara juga ni. Sebab apa? Memang kita bersaudara. Walaupun tidak ada ikatan perkahwinan dan sebagainya, memang kita bersaudara. Kan? Sebab apa? Sebab kita memiliki hak nasab masing-masing. Kan? Sebab kita rasa izzah. Kita rasa bangga. Aku ada hak nasab aku. Kan? Jadi aku tak salah kalau aku nak membina hubungan pada semua orang. Kan? Tapi kalau orang lain takut nak bina hubungan. Sebab apa? Bila bina hubungan, hilang hak nasab. Kan? Hilang hak keturunan. Kan? Okey. Kemudian apa dia? Ini berbeza dengan negara luar seperti Eropah dan Amerika yang meletakkan nama suami di belakang nama mereka. Macam saya contoh tadi lah kan. Christine John tadi bila kahwin dengan Mark Dawson, dia akan jadi Christine Dawson. Sama juga. Malah mereka langsung tak ada kena-mengena. Sama juga macam saya cakap tadi, bila berkahwin, isteri masuk dekat keluarga suami, langsung tak ada hubungan dah. Kan? Ini adalah keluarga si suami kan. Isteri dah tak ada kaitan dengan keluarga dia yang asal kan. Okey. Wallahu a'lam. Itu bagai hak harta dan ni kan. Okay, kita tengok ada tak apa lagi yang kita tertinggal. Okey. Okey, satu lagi, hak mahar, hak perkahwinan. Hak mahar. Yang ketiga, bila kita kata pasal harta, apa lagi hak yang kita katakan sama dengan harta ialah satu hak harta pemilikan, harta sebenar lah. Maksud harta seperti duit. Yang kedua adalah hak harta kita memegang keturunan nasab. Ketiga ialah hak kita dalam keadaan mahar. Mahar ni apa? Mahar ni ialah mas kahwin. Mas kahwin boleh tak ayah ambil untuk buat kenduri? Tak boleh. Mas kahwin adalah hak anak dia. Itu hak anak dia yang dibayar oleh sang suami kan. Mahar ialah pemberian yang diwajibkan diberikan oleh suami kepada isteri atas sebab pernikahan kan. Itu maksud mahar kan. Mahar tu diberi oleh seorang suami, itu adalah hak isteri. Tak boleh ambil. So, ayah tak boleh ambil. Tak cukup lah, ayam tak cukup nak buat kenduri ni, mintalah duit tu, duit mahar tu. Tak boleh. Tak boleh. Itu hak anak dia. Macam saya sebut mula-mula tadi, suami tak ada hak pada harta si isteri, abang tak ada hak ke harta si adik, ayah tak ada hak ke atas harta si anak. Kan apabila si anak tu dah berkahwin, apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya, itu adalah hak isteri tu. Itu adalah hak anak dia, bukan hak ayah. Kan ayah dah tak boleh minta dah apa-apa ke anak dia. Kan macam sebelum dia berkahwin, anak tu memang anak dia lah. Jadi anak tu bawah tanggungjawab dia, maka apa yang anak tu kerjakan, ayah boleh minta. Dan anak dia bekerja dapat duit, ayah dia boleh minta. Tapi bila si anak dia tu dah berkahwin, dapat pula pemberian daripada suami dia, ayah tak boleh minta. Dan itu adalah hak anak dia kan. Itu hak mahar kan. Okey. 3 catatan penting. 3 catatan penting yang kita dapat daripada mukadimah ni kan. Banyak lagi ke? Okey. 3 catatan penting. Catatan yang pertama, kaum muslimin terpengaruh dengan peradaban barat. Mereka telah berani meniru dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas dan nyata. Kan? Okay. Panggillah mereka anak-anak angkat itu mana mereka. Okay. 3 catatan penting ni maksudnya apa? Dia mengingatkan kita bahawa kita ni terlalu terpengaruh dengan barat, dengan kemodenan, modernis
kan, dengan suara-suara liberal, kan, dan kita nak hak sama rata. Kita nak hak sama rata, kan, tanpa memikirkan kesan-kesan yang akan berlaku jika kita menyuarakan hak-hak tersebut dan kesan-kesannya ke atas diri kita dan anak-anak kita, kan. Di antaranya apa? Kadang-kadang mereka mengadakan seminar memburukkan Islam, kan, secara terang-terangan atau sebaliknya. Dan kadang-kadang mereka mengadakan seminar mengkritik Islam, kan. Macam Islam kata perempuan ni tak boleh jadi saksi. Islam kata perempuan ni tak boleh jadi hakim, kan. Mereka menganjurkan seminar-seminar besar dan mengatakan kenapa Islam cakap macam ni? Kan, kenapa Islam menidakkan hak seorang wanita? Wanita nak jadi pemimpin, wanita nak jadi saksi utama, wanita nak jadi hakim. Kan ada sebab kenapa Allah buat macam tu. Ada sebab. Kita akan bincangkan benda ni pada siri-siri kita yang seterusnya. Kan? Ada sebab kenapa Allah buat macam ni. Jadi benda-benda macam ni akhirnya kita terpengaruh dengan barat, kan. Sebab tu kita ada sister in Islam kat Malaysia ni, kan. Sister in Islam ni nama dia sister in Islam. Maksudnya sister ni adik-beradik, maksudnya sister tu adik-beradik dalam Islam. Tapi kenapa mereka tak pakai tudung? Tapi kenapa mereka free hair? Kenapa mereka memperjuangkan benda-benda yang bertentangan dengan Al-Quran? Kerana apa? Kerana mereka menyuarakan hak sama rata seorang wanita. Kerana mereka mengikut kiblat barat. Kerana mereka adalah acuan-acuan barat. Walaupun nama mereka sister in Islam, kita kena hati-hati. Kan? Kita kena hati-hati. Kerana kiblat mereka memang barat, totally barat. Kan, tidak ada kebaikan padanya. Kan? Saya ada kes mahkamah tentang rogol. Tentang rogol. Seorang anak perempuan dirogol, kan. Perempuan itu belum mencapai umur 17 tahun, kan. Dia dibawa ke mahkamah syariah, kan. Hukum rogol sama macam hukum zina tadi, kan. Dua-dua kena, lelaki kena, perempuan kena. Dia takkan berlaku kes rogol bila mana dia ada situasi tertentu, Dia ada situasi tertentu yang mengatakan itu adalah hukuman jatuh tu hukuman zina. Budak tu dah besar dan budak tu pergi ke satu tempat yang kita namakan hotel untuk melakukan zina. Maka apabila dibawa kes ini ke mahkamah, maka mereka dua-dua dijatuhi hukuman zina. Sister in Islam memperjuangkan hak budak perempuan ni. Dia kata budak perempuan ni dirogol. Dia cakap macam tu, kan. Peguam syar'i lawan balik, kan. Tidak ada istilah rogol bila mana mereka sama-sama pergi ke bilik sama-sama, buat zina sama-sama, kan. Tapi Islam tak puas hati. Sister in Islam bawa kes ni ke mahkamah sivil. Di mahkamah sivil, bila mana budak perempuan ni under age, bawah umur, dia dikira sebagai rogol, kan. Betapa tak adilnya hukuman sivil, kan, hukuman dunia, kan. Bawah umur je kira rogol. Walaupun kira bawah umur, tapi budak ini seorang yang mukallaf, seorang yang maksudnya dia berakal. Dia ada akal yang baik, dia dah besar. Dia adalah mumayyiz, dia boleh membezakan baik dan buruk, kan. Dia pergi sama-sama dengan orang lelaki ni ke hotel, tiba-tiba lelaki ni dihukum, perempuan ni bebas. Kan, perempuan ni bebas. Kemudian budak perempuan ni mengandung. Bila perempuan ni mengandung, anak dia boleh tak dibandingkan dengan si ayah? Tak boleh. Sebab dia adalah anak luar nikah. Sister in Islam fight lagi dekat mahkamah. Dia nak anak ni mendapat hak nasab si ayah. Sebenarnya kes ni, budak perempuan tu selepas dah settle ni, mereka keluar daripadanya, mereka kahwin lah. Mereka kahwin. Perempuan lelaki ni kahwin. Kan? Tapi anak dia yang sulung tu tak dapatlah hak nasab. Memang tak dapat. Sebab memang anak zina, kan. Memang tak dapat hak anak luar nikah. Sistem Islam lagi sekali memperjuangkan nasib si anak ni. Kerana apa? Atas dasar liberal. Atas dasar memperjuangkan nasib seorang anak, memperjuangkan nasib. Sebab apa? Bila anak tu tidak ada nasab, maka tidak ada hak warisan padanya. Si ayah tak perlu beri makan pada anak tu. Si ayah tak perlu beri nafkah pada anak tu. Si ayah tak perlu beri hak warisan pada anak tu. Faham? Kalau si ayah mati pun anak tu tak dapat faraid.
Sebab itu bukan anak dia. Itu dikira bukan anak dia. Sistem ini Islam juangkan benda tu sampai mahkamah syariah, naik pula mahkamah sivil sampai ni kan. Betapa susah payahnya. Betapa susah payahnya kan. Sebenarnya dia ada hukum lain untuk anak luar nikah ni. Kita ada hibah. Sebenarnya kan. Tapi mereka memperjuangkan satu yang sia-sia. Kan. Wallahu alam. Maka 4, kita ulang balik 4 persamaan antara lelaki dan perempuan. Yang pertama tadi hak penciptaan. Yang kedua tadi ialah hak taklifan. Hak penanggungjawabkan ke atas diri kita sama. Kan maksudnya ibadah, akidah dan sebagainya sama. Lelaki solat 5 waktu, kita pun solat 5 waktu. Yang ketiga ialah hak hudud, hak hukum hudud. Buat salah, hukumannya pun sama. Tak ada beza lelaki dan perempuan, tak lebih, tak kurang. Yang keempat ialah hak memiliki harta. Harta apa? Harta duit, harta nasab dan harta mahar yang kita perolehi daripada seorang suami. Okey, 4 persamaan yang disebut oleh buku tafsir wanita dalam Al-Quran. Kan, yang kita bincangkan. Ini mukadimah. Ini baru mukadimah. Kan, sebenarnya kita nak ceritakan keistimewaan dan apakah perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, last sekali saya sebut kat sini satu saja akhir sekali. Kenapa kita nak baca buku ni? Kerana kita nak membincangkan masalah yang khusus mengenai wanita yang tidak ada pada lelaki. Masalah khusus. Kan, maksudnya tadi persamaan, kan? Yang ini perbezaan. Kan? Bila kita sebut masalah, sebenarnya itu bukan masalah. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan yang ada pada wanita yang tidak ada pada lelaki yang kita nak bincangkan buku ini. Kan? Okey. Satu ayat dia kata apa? Sesungguhnya Allah SWT datangkan ayat dalam Al-Quran khas untuk wanita, bukannya untuk untuk merendahkan kedudukan. Bukan untuk merendahkan kedudukan. Kan? Semata-mata kerana adanya perhatian Islam terhadap fitrah wanita. Kan? Jadi buku ini kita akan terangkan. Selepas ini kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah. Setiap surah-surah ini kita akan kupas ayat tentang wanita sahaja. Kita akan kupas bab lain. Wanita saja. Apa yang berlaku pada wanita, kita akan kupas, kita akan syarahkan, kita akan datangkan kes-kes yang terkini dan kita akan datangkan juga kes-kes zaman Rasulullah untuk kita buat banding beza, untuk kita jadikan iktibar, untuk kita jadikan panduan untuk kelas-kelas yang seterusnya. Jadi last sekali Allah cakap apa dalam surah Al-Mulk, kan? Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Kan? Allah kata apa? Allah kata kesengsaraan wanita itu bukanlah kerana mengikut syariat Islam. Kan? Tetapi justru kerana dia menjauhkan diri daripada ajaran Islam. Kan? Allah kata aku tahu apa benda yang kamu katakan, yang kamu laksanakan. Kan? Kita jadi sengsara sebab apa? Sebab kita lari jauh daripada Islam. Kalau kita dekat dengan Islam, insya-Allah kita akan rasa kita ni istimewa dan kita ni sempurna. Dan kita sempurna, kan. Allahu a'lam bissawab. Sampai sini sahaja insya-Allah kelas kita untuk mukadimah. Mukadimah ni maksud permulaan. Kita belum mula lagi sebenarnya ni. Ini baru mukadimah, kan. Kita kena terangkan persamaan, sebab kalau kita tak terangkan persamaan, kita tak akan nampak perbezaan, kan. InsyaAllah sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka untuk soalan. Boleh juga. Kan. Boleh buka untuk soalan. Siapa ada soalan? Kan. Mungkin tak nampak sangat soalan. Bila timbul masalah baru ada soalan. Sekarang tak ada masalah. Kan. Bukanlah sebab dia nak wanita, tapi macam kalau lah suami tu benda bukan tanggungjawab si ayah tu nak bagi makan dan semua lah. Dia ada tak satu lain yang mungkin atas ihsan dia ke untuk dia jaga anak tu ke? Ya, betul. Gini, dia jadi hukum hak ihsan itulah. Dia jadi ihsan dan hibah. Maksudnya dia sama hukum macam kita ambil anak angkat. Bila kita ambil anak angkat, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan dia.
Maksudnya kebajikan dia nak belajar, dia nak makan, dia nak minum, kita bagi. Atas ihsan kita, atas belas kasihan kita. Bukan atas sebab itu anak kita dan bukan atas sebab itu darah daging kita. Maksudnya sama je lah macam kita bagi anak-anak lain. Cuma macam tadi lah, dia akan dinafikan hak waris dan dia akan dinafikan hak faraid, akan hak wasiat, wali dan sebagainya. Dan ayah tak boleh jadi wali. Dia tak nak. Yang ibu tu tak sama juga macam dia wajib tak? Bukanlah kata wajib, macam ihsan dia untuk jaga anak tu. Dan ada kata kalau dua-dua tu tak nak bertanggung, tak nak macam orang tak nak bertanggungjawab kat anak tu. Ada banyak je kes macam tu. Sebab tu wujudnya JKM tau, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana kita nak letak orang-orang macam ni, kan. Dan benda ni bukan berlaku pada institusi keluarga Islam saja, kan. Institusi keluarga lain pun sama, kan. Jabatan Kebajikan Masyarakat dulu diwujudkan atas ihsan ni lah, atas ihsan ni. Tapi akhirnya rupa-rupanya orang selain Islam pun memerlukannya. Akhirnya kita buka banyak cawangan yang asalnya memang orang Islam lah. Ada hukum macam ni, okey, anak ni tak dijaga. Lepas tu ayahnya tak tahu kat mana, anak ibunya pula mati dan sebagainya. Maka anak ini atas tanggungjawab Jabatan Agama Islam. Okay, Jabatan Agama Islam dan JKM, kan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Kita wujudkan pusat ni. Kita wujudkan dulu, anak tak ingat. Dalam mufti yang apa nama mufti tu tak ingat. Mufti itulah yang cadangkan, maka jadi kita wujudkan jabatan ni. Bila kita dah wujudkan jabatan ni, tiba-tiba kaum lain pun nak juga letak anak dia dekat sini. Kan, maksudnya mereka pun mengalami benda yang sama tentang kita. Cuma kita ada ihsan kita, mereka tak ada. Mereka tak ada, kan. Jadi dia tengok kita ada buat, dia pun nak tiru. Jadi sebab tu Jabatan Kebajikan Masyarakat sekarang, fungsi dia dah makin bertambah, dah makin banyak, dah makin kalau dulu itu je sebenarnya. Sekarang dah jadi banyak. Dah sampai nursery lah bawah dia, taska pun bawah dia, kan. Tadika pun bawah dia. Jadi didikan awal kanak-kanak pun bawah dia, kan. Jadi makin besar fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, kan. Kalau dulu sebenarnya punca dia sikit je, punca dia kecil je. Atas dasar Allah kata kena jaga satu benih manusia yang tumbuh dekat bumi ni perlu jaga. Dan sebab kita tak tahu satu hari nanti dia lah yang akan menegakkan syiar Islam, kan. Kita jaga, kan. Sebab seseorang yang lahir tu dia adalah khalifah Allah. Kerana khalifah Allah di muka bumi, atas ihsan itu kita kena jaga dia. Dan kita kena jaga dia. Walaupun ayah dia menidakkan hak dia, walaupun ibu dia buang dia, kan. Kita sebagai satu masyarakat Islam kena jaga dia supaya dia jadi anak yang baik masa besar nanti, kan. Allahuakbar. Itu jabatan masyarakat. Tak nak. Dia memang tak nak lah. Tak ada. Ya. Kesalahan dan dosa tu tidak ada pada ayah dia. Sebab itu memang bukan anak dia. Kan? Kecuali kalau ihsan dia je. Ya, betul. Hak anak kepada ayah dia pun tidak ada. Dia tak perlu taat pada ayah dia. Bukan ayah dia lah, kan. Dia tak perlu taat. Sebab itu bukan dia tak ada salah. Masyarakat, ya. Hak, kewajipan semua dah jatuh kepada ahli masyarakat, kan, untuk didik dan besarkan anak tersebut. Kan, itu memang jatuh pada masyarakat. Itu sebabnya kita wujudkan institusi tersebut. Kan, itu di antara fungsinya lah, kan. Fungsi asal dasar dulu mula-mula sekali, kan. Sebelum sekarang ni dia jadi banyak cabang lah, kan. Dulu mula-mula sekali, kan. Mak melahirkan dia nasabkan mak lah. Hak tu atas kepada ibu untuk yang melahirkannya lah. Pada ayah tu tidak ada. Pada ibu melahirkan itu ada, kan. Tapi macam kes yang tadi, mak dia pun menidakkan. Kan, mak dia menidakkan, maka wujudlah JKM tadi tu, kan. Okey. Tapi bila mak tu ada ihsan, ada belas kasihan, itu memang anak dia, kan. Dia perlulah bertanggungjawab terhadap anak dia. Tapi kita cerita pasal ayah tadi tu lah.
Kan sebab nasab tu tidak ada pada ayah, nasab tu jatuh kepada mak dia. Sebab mak dia yang melahirkannya. Kan, mak dia yang melahirkannya. Dosa terhadap anak. Mak dia berdosa lah. Mak dia berdosa lah. Sebab dia menidakkan itu memang anak dia. Dia yang melahirkan. Itu memang anak dia. Wajib dia lah. Kan. Ayah tu tak ada. Tak ada hak. Tak ada hak nasab. Kan. Allahu a'lam. Sebab kebanyakan sekarang ni kan banyak anak kes terlanjur. Lepas tu kahwin kan. Dia kahwin bawah 6 bulan. Maknanya kalau baby tu lahir selepas 6 bulan perkahwinan, dia akan jadi apa nama? Boleh dapat nasab dari sudut bukan dari sudut undang-undang, boleh bingkan kepada bapa. Sedangkan apa nama? Dekat JPN Sedangkan sebenarnya anak luar nikah. Pasangan itu tahu anak luar nikah kan. Betul. Tapi dari balik isu wali ni macam mana? Adakah bapa dia boleh walikan anak luar nikah tu? Sebab sepatutnya anak luar nikah memang tak boleh walikan dia sebab dia tak jaga nasab kan. Jadi boleh ke tak sebenarnya dari sudut undang-undang Islam tu sendiri? Tak boleh. JPN bukan bawah kita. JPN bawah civil. Tu masalah kita. Di sekolah banyak yang datang, banyak yang budak-budak datang yang berdaftar. Ben lain. Ben lain. Benti sama. Tapi bila ayah dia cerita sebenarnya ini anak luar saya, dia cakap macam tu kan. Tapi kita keliru, macam mana dia boleh bintikan dengan ayah dia. Rupanya ada peraturan baru daripada JPN macam tu kan. Tapi hakikat sebenarnya muslimat selepas 4 bulan baby dalam perut ibu, baby tu akan ditiupkan roh. Kan selepas 4 bulan, lepas baby ditiupkan roh, baby tu lah baru mak ayah kahwin. Selepas anak itu tidak boleh dinasabkan dengan si ayah. Okey, jika baby itu belum 4 bulan, maksudnya belum ditiupkan roh, belum bernyawa, mak ayah dia dah berkahwin, maka lahirnya anak boleh tak berbin ke ayah? Boleh. Boleh. Sebelum ditiupkan roh. Allah kata apa? 120 hari baby akan ditiupkan roh. 120 hari tu mesti 4 bulan lebih kurang. 120 hari tu, 120 hari memang Allah sebut dalam Quran 4 bulan tu baby akan ditiupkan roh. Baby ditiupkan roh, kalau sebelum ditiupkan roh, mak ayah dah berkahwin, maka baby tu boleh dinasabkan dengan ayah. Maksud boleh berbinkan ayah, boleh berbintikan ayah dan boleh berwalikan ayah. Tapi selepas 4 bulan, kan JPN letak 6 bulan tadi tahu. Allah sebut 4. Ya, betul. Patutnya JPN buat 4 bulan. Tapi memang ada kes ni dekat mahkamah, banyak kes ni dan orang-orang yang perjuangkan ni ialah orang-orang yang seperti sistem Islam lah. Nak tukar IC, hak nama dekat IC dan sebagainya. Dalam satu fasal tu saya tak ingat apa nama dia. Memang ada benda yang disenaraikan, tapi yang defendantnya tak selesai JPN lah kan. Yang melawannya golongan-golongan yang menyuarakan hak perjuangan ni kan. Kan. Jadi mereka ni atas desakan-desakan mereka pula boleh lewatkan 6 bulan pula kan. Apabila 6 bulan budak tu memang dah besar, dah bergerak dah pun baby tu. Kan. Ya, Allah pun dah cakap macam tu. Bila 6 bulan jadi kita keliru kan. Dia jadi banyak hukum-hukum yang akan terkait nanti kan. Bila 6 bulan dia dah sabit dengan ayah dia dan lepas tu dah besar pula, ayah dia pula walikan dia. Adakah sah nikah dia? Adakah sah? Adakah sah akad dia? Bila dah kahwin, dia ada anak-anak dia tu macam mana? Sebab kita tak pasti akad dia tu sah ke tidak. Ya, habis satu keturunan. Sebab tu saya kata tadi, hak nasab ni sangat penting. Hak nasab dan keturunan sangat penting. Kita kena amanah sebagai seorang ayah. Sebenarnya ada kes macam ni. Makcik tu dah tua, umur 60 lebih. Dia kata anak-anak dia semua adalah anak-anak luar nikah. Kerana apa? Kerana dia sendiri kahwin bukan atas wali yang betul. Duduk dekat session 4 tambahan. Waktu tu saya ada program dengan Puan Siti Nazrah. Kan yang ibu Profas tu kan, Umi Profas tu kan. Okey.
Kami berbincanglah berdua ni sebab kita ada forum waktu tu. Umi cakap macam mana ya Ustazah, dia cakap apa? Kawan Umi ni, dia cakap macam tu, kawan Umi. Umi pun umur dia 50 lebih. Umi Nazrah tu nama dia umur dia 50 lebih. Kawan Umi cerita kat Umi macam ni, sekian. Ana kata Allah, macam mana tu Umi? Ana rasa masalah tu. Ya betul. Sebab apa? Sebab dia cerita dengan Umi macam ni, sekian. Macam Ana cakap itulah kan. Akhirnya memang anak-anak ni semua sebenarnya anak. Dan dia ada cucu 2 orang. Kan dia ada cucu 2 orang. Ana tak tahu apa yang berlaku pada keluarga tu sekarang. Sebab apa? Sebab Umi memang baik dengan keluarga tu. Memang Umi konsep dia memang Umi lah yang bimbing dia, Umi Nazrah. Bimbing keluarga ni sampailah tak tahulah apa Jabatan Agama Islam buat kan. Tapi macam itulah. Sebenarnya kes tu ada. Kes tu ada. Dan kes tu dah lama berlaku. Kan disebabkan apa? Disebabkan kejahilan. Disebabkan jahilnya kan. Kita sebenarnya sangat beruntung. Mana-mana orang bagi kuliah free kan, kuliah free kat sini kan. Mana-mana boleh sebab kita nak share benda ni, sebab kita kesian dengan masyarakat kita kan. Bayangkan 50 tahun dia hidup dalam keadaan macam tu. Rupanya dia tak pernah pun berkahwin dia. Tak sah pun akad dia sebenarnya. Dia pula ada 6 orang anak. Daripada 6 orang anak tu dia ada 2 pula cucu. Kan? Bagaimana dengan akad dia? Bagaimana dengan anak dia? Bagaimana dengan akad anak-anak dia pula? Kan? Lepas tu dengan cucu dia pula kan, Wallahualam. Jadi begitulah. Kita baru bongkar beberapa kes yang kita rasa macam ya Allah teruknya. Sebenarnya banyak lagi kes di luar sana kan. Bila kita dengar, bila kita baca, bila kita bincang, lepas tu ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Macam tu. Sakit kat mana? Sakit dekat sini. Sakit kat kepala, sakit rasa ya Allah masyarakat aku kesiannya. Macam mana aku nak tolong ni? Kan ya Allah aku nak tolong. Tapi macam mana caranya? Kan macam mana caranya kan? Kita pula terhad kan. Kita nak pergi kuliah ni je lah kita mampu. Nak pergi kan ada orang diberikan kelebihan, boleh pergi menyantuni gelandangan. So gelandangan dekat ni ada pernah dijemput dulu 2016 tak silap. Bagi talk tentang haid untuk anak-anak kan. Bila nak talk pasal haid anak-anak, tak tahu dia orang tanya apa. Dia orang tanya, saya tak pastilah anak saya ni anak siapa. Bila duduk dekat gelandangan tepi-tepi, dia tak tahu anak dia tu bapaknya siapa. Bapaknya ada juga dekat sini ni. Sini lelaki dekat sini, perempuan dekat sini. Allahuakbar. Perempuan dekat sini, lepas tu anak-anak dia kat tengah-tengah. Kan? Saya cerita tentang macam mana haid, macam mana menguruskan, macam mana dah tiba waktu remaja apa yang perlu buat kan. Mak ayah tu asalnya mak ayah tu tak nak dengar pun, tapi dia orang nak dengar. Kata apalah, dengar. Tiba-tiba soal timbul soalan daripada mak dia. Saya kan Ustazah, bila tiba pasal haid ni anak saya dah besar. Bila dah besar, saya boleh terfikir. Saya tak tahu ayah dia siapa. Macam mana saya nak kahwinkan dia nanti? Lepas tu saya tanya, macam mana boleh tak tahu? Saya katakan, ada tak kat sini orangnya? Ada 3 orang, tak tahu yang mana satu. Lepas tu yang lelaki-lelaki ni pun angguk kan. Maksudnya apa? Betul. Maksudnya mereka pun membenarkan. Sebenarnya dalam majlis yang sama, mereka pun membenarkan. Kan? Bila mereka membenarkan, macam melatih anak, tak ada perasaan ke? Kan melatih anak, apa yang berlaku ni? Kan? Apa yang berlaku? Maksudnya orang berbincang benda tu dengan satu benda yang macam mana? Biasalah, macam tu kan. Tapi nampak kerisauan pada si ibu. Ayah memang tak nampak risaulah. Cuma dia kata betul-betul. Macam tu je. Macam tu je. Langsung tak tahu apa benda kan sebenarnya hati dia cakap apa gitu. Wallahualam kan. Yang anak tu memang tumpukan perhatian cerita pasal haid je lah. Kan. Si mak tu lah menyuarakan kerisauan dia, yang si ayahnya macam tu. Kan. Si ayahnya tak tahu mana satulah, si ayah 3 orang kat situ kan. Dia ada banyak. Kan. Tapi bila mak dia tunjuk, tak tahulah antara dia orang ni yang mana. Macam tu. Kan. Wallahualam kan. Itu banyak benda. Kan. Bila dah jadi anak macam tu, nanti anak tu pula dah besar, wali macam mana pula dan sebagainya kan. Nanti anak tu nak kahwin pula macam mana kan. Wallahualam. Sampai sini saja insya-Allah. Kan ada soalan lagi? Tak ada. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.